Baik, pelajar, kita sudah belajar macam mana nak wakilkan pemboleh ubah dengan suatu huruf ya. Sekarang kita belajar pula bagaimana kita untuk menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi. Yang ini saya ambil daripada buku teks korang, muka surat 107 dengan 108. Awak boleh merujuk buku teks ya. Okey, sekarang kita tengok situasi yang pertama sama-sama. Suatu beg mengandungi X blok kayu. Okey, so di sini kita kena tuliskan jumlah blok kayu sekarang ada berapa. Mungkin kamu akan bagi tahu, cikgu, ini manalah kita tahu sebab dia bagi tahu X je. So kalau dia bagi tahu dalam beg itu ada X blok kayu, so kita tulis je jumlah blok kayu ada X blok. Okey, so di sini kita akan main dengan huruf, okay, dan juga nombor. Nanti kita tengok sama-sama ya. Okey, mari kita tengok situasi yang kedua pula. Untuk situasi yang kedua, 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. So di sini kalau dimasukkan maksudnya kita akan buat penambahan. Okey, so dalam itu sebenarnya sudah ada X blok kayu. Kita tambah lagi 3. So jumlah blok kayu sekarang sudah jadi X tambah 3. Okey, untuk situasi yang ketiga pula, situasi yang lain 4 blok kayu dikeluarkan. Okey, maksud dikeluarkan kita akan buat tolak. Okey, so dah dikeluarkan daripada beg itu. Beg itu asalnya ada X blok kayu. Selepas dikeluarkan 4 blok kayu, jumlah sekarang adalah X tolak 4. Boleh ya? Okey, lepas tu untuk situasi yang keempat, bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata, kepada 2 orang murid. Maksud di sini kita akan buat pembahagian. So, berapa bilangan yang kita akan bahagi kepada 2 orang? X bilangannya, okey, kita akan bahagi kepada 2 orang. So, jumlah blok kayu sekarang X per 2. Okey, sekarang mari kita tengok situasi yang seterusnya. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. So, sekarang kita perlu cari jumlah blok kayu sekarang. So, senang sahaja. Satu beg ada X blok kayu. So, tambah lagi satu beg pun X blok kayu. So, jumlah sekarang ada berapa X? Kita ada 2X blok kayu. Okey, dalam situasi ini sebenarnya kita, selain daripada penambahan, kita juga boleh buat pendarapan. Okey, satu beg ada X blok kayu. So, 2 beg, kita 2 darab X. Okey, so 2 darab X kita dapat juga 2X. Okey, sebelum saya meneruskan, saya nak ulang. Kalau 2 darab X sama dengan 2X, kita susun sebelah je 2 dengan X ini. Contoh yang saya bagi sekarang, kalau 3 darab Y. So, jawapan sekarang 3Y. Kita susun bersebelahan. Saya bagi lagi satu contoh. Kalau 5 darab M, kita akan dapat 5M. 7 darab R, kita akan dapat 7R. Senang kan? Kita je susun bersebelahan sahaja. Tak payah susah payah pergi fikir macam mana nak mendarabkan. Okey, kalau pendarapan antara nombor dengan pemboleh ubah, kita susun bersebelahan sahaja. Okey, so untuk situasi yang seterusnya, 2 beg masing-masing mengandungi X blok. Okey, X blok kayu. Nah, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. So, jumlah blok kayu sekarang ada berapa? Okey, yang saya dah tahu, di sini sudah ada 2X blok kayu. Kita tambah lagi. Okey, satu beg kayu yang ada bilangannya Y blok kayu. So, maksudnya bilangan X dengan Y tidak sama ya. Okey, lepas tu kita tambah lagi 2 blok kayu. So, jumlah blok kayu yang kita ada sekarang 2X tambah Y tambah 2. Okey, setakat ini boleh faham ya. Okey, dan seterusnya untuk yang terakhir, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. So, dalam ini punya dalam ini punya blok kayu, setiap satu beratnya adalah P gram. Okey, so di sini senang je dia nak cari jumlah jisim. Jumlah blok kayu kita sudah tahu ya. Sekarang kita nak cari jumlah jisim pula. Berat ya maksudnya. So, di sini jumlahnya ada berapa blok kayu? Jumlahnya ada 2X blok kayu. So, 2 darab X blok. Dan setiap satu blok kayu, P gram. So, kita darab dengan P. So, jawapan 2XP. Macam tadi saya ajar, kalau kita buat pendarapan antara nombor dengan pemboleh ubah, kita akan susun mereka di bersebelahan. Baik, pelajar. Jumlah blok kayu ataupun jisim blok kayu yang kita dah buat tadi, sebenarnya ditulis dalam bentuk nombor dan pemboleh ubah. Mari kita tengok.
kita ada pemboleh ubah X, kita ada pemboleh ubah dengan nombor X tambah 3, pemboleh ubah dengan nombor X tolak 4, pemboleh ubah dengan nombor X bahagi 2, 2X nombor dengan pemboleh ubah, 2X tambah Y tambah 2 ada nombor dengan pemboleh ubah, 2XP pun nombor dengan pemboleh ubah. Okay, so semua ini yang kita tulis dengan nombor dan pemboleh ubah, ini kita akan disebut sebagai ungkapan algebra. Ungkapan algebra ini kita boleh dapatkan dengan buat operasi tambah, tolak, darab, bahagi, ya, macam yang tadi kita buat. So saya harap korang boleh hadamkan dan cuba fahamkan. Mari kita tengok contoh 2. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. So maksudnya jumlah bayaran untuk Yusri sebenarnya adalah berapa. So di sini sangat jelas bahawa dia beli 2 jenis buah sahaja, iaitu buah apple dengan buah oren. Dia beli 2 jenis buah ini. So sekarang kita tahu apple dia beli 5 biji. Untuk oren dia beli 8 biji. So, jumlah yang perlu dibayar kita akan buat tambah sebab kita nak cari jumlah. So senang sahaja. Nak cari jumlah bayaran, kita kena tambahkan duit apple dengan duit orennya. So, untuk apple dia ada beli 5 biji. Setiap biji adalah X sen. So, kita 5 darab X. Sama juga untuk oren. Dia beli 8 biji. Setiap biji oren itu Y sen. So, 8 darab Y. So sebelum ni saya dah pernah ajar kalau 5 darab X, nombor darab dengan pemboleh ubah, kita boleh susun persebelahan 5X tambah 8Y. So jumlah bayaran bagi Yusri adalah 5X tambah 8Y. So senang je kan untuk buat ungkapan algebra. So saya harap korang boleh siapkan latih diri 5.1b di muka surat 108. Dengan merujuk kepada contoh yang saya tunjuk di sini, ya. Selamat menjawab.